Okay, jadi tadi saudara Anthony dah sebut macam beberapa tokoh-tokoh yang tidak dipilih macam saudara Tony, saudara Ong Kiam Ming, saudara Yobi Yin dan sebagainya. Dan di luar sana dan dalam parti juga mereka dilihat sebagai nama besar. Mereka memainkan peranan sebelum ni dalam pentadbiran Pakatan Harapan sebagai menteri, timbalan menteri, setiausaha politik dan sebagainya. Tapi mereka tidak dipilih dalam 30 tu oleh perwakilan. Jadi ada juga perkataan yang digunakan dan sudah tentu mereka juga memang intelijen, tetapi ada yang kata bahawa DAP ni dia tolak orang yang pandai ke. Jadi mungkin saudara Anthony boleh komen sikit tentang mengapa mungkin mereka ni tidak dipilih. Yang pertamanya, tidak soal kita tolak orang jadi pandai. Ataupun kita pilih yang kurang pandai. Itu tak adil lah. Kepada orang yang terpilih, macam tak adil lah. Kan? Kalau saya cakap, kita tolak orang yang pandai, maka yang terpilih itu tak pandai ke? Betul. Itu yang saya nak katakan. Adakah Gobin tak pandai ke? Betul lah. Jadi itu tak boleh menggunakan hujah sebegitu. Jadi bagi saya, kita tak menafikan peranan dan juga ketokohan Tony Pua, Ong Kian Ming, Yobi Yin yang pernah menjadi menteri, timbalan menteri, setiausaha politik pada Menteri Kewangan. Mereka ada ketokohan dan peranan dia. Cuma dalam parti ni, dia ada banyak dinamik dia. Okay. Dalam politik kepartian ini, dia juga kadang-kadang kalau kita tak begitu turun ke akar bumi, mungkin juga menjejaskan. So mungkin antara faktor. Macam Tony, memang kebanyakan masa beliau fokus kepada isu nasional. Okay? Sudah tentulah dia tak ada banyak masa untuk turun ke bawah, untuk berkomunikasi dengan kaum umbi dan sebagainya. Dan mungkin kadang-kadang kenyataannya dan ataupun pandangannya, mungkin dia tak serari dengan pandangan daripada akar umbi. Itu antara faktor dia. Tetapi adakah kita menolak dia? Tidak. Adakah bahawa dia tak diperlukan lagi? Semalam saya dah nyatakan dalam satu post FB yang jelas mengatakan bahawa kita perlu menghargai setiap pemimpin dalam parti kita yang telah pun memberikan sumbangan. Dan bagi saya, orang macam Tony Pua, Ong Kian Ming dan Yobi Yin banyak memberikan sumbangan. Terutamanya Tony. Saya kenal dia dah 15 tahun. 15 tahun ini beliau amat committed dalam kerja dia. Tony ni jenis, kalau dia komit kepada satu tugasan, dia akan bagi terbest, paling baik. Okay? Dia akan bagi keseluruhan tenaga dia untuk mencapai keputusan yang paling baik. Itu karakter dia. Tapi cuma mungkin ada kekurangan dia dari segi PR dengan grassroots dan sebagainya. Yang kadang-kadang itu secara secara kebetulannya menjadi satu kekurangan kepada beliau. Yang mungkin beliau tak spend masa yang cukup bersama dengan grassroots. Dia tak minum kopi dengan grassroots dan sebagainya. Itu antaralah cara. Dan juga mungkin pandangan-pandangan yang mungkin grassroots tak begitu faham mengapa beliau ada pandangan sebegitu. Jadi itu antara faktor. Tapi saya dah katakan bahawa dalam parti ada dinamik berlainan. Tetapi yang pentingnya kepimpinan parti tidak melupakan sumbangan mereka, dan sudah tentunya saya kata secara terbuka khidmat mereka masih diperlukan dan mereka diperlukan untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam parti. Jadi kita dah jelas tentang perwakilan 30 dan sebagainya, dan kemudian macam saudara Anthony juga dah cakap, baru-baru ni 5 orang yang dilantik melalui co-option, salah satunya saya. Dan saya ada nampak juga beberapa orang yang mengatakan kalau macam orang macam Shah ni, dia bertanding, dia kalah, dia tak dapat masuk, tapi dia co-opted. Jadi apa guna ada pemilihan contohnya. Jadi mungkin saudara Anthony boleh jelaskan kat sini apa dia kuasa untuk co-opt ni, dan juga apa mungkin pertimbangan untuk bawa masuk atau lantik anggota CEC tambahan ni. Anggota tambahan ini saya rasa dalam semua parti pun ada. Ini satu rumrah dalam politik kepartian, di mana ada seperti yang kita katakan, ada pemimpin yang mungkin dia ada bakat, ada potensi.
yang nak dinaikkan ataupun nak ditonjolkan, tetapi mungkin dia tak begitu terkenal dalam parti. Maka melalui proses co-option ini, maka diberikan satu platform kepada beliau untuk menjadi pemimpin parti di peringkat pusat. Dan saya tidak lihat perkara itu sebagai unik untuk DAP. Setiap parti ada. Betul. UMNO ada, Keadilan ada, PAS pun ada. Semua parti ada. Ahli Majlis Tertinggi yang dilantik, itu ada. Jadi apa bezanya dengan DAP? Betul. Apa bezanya unik sangat dengan pelantikan dalam DAP? Dan kita, kalau lantikan ini, dia bukannya majoriti. Dia lantikan 10 saja. Kita dipilih, yang dipilih itu 30. Jadi yang dilantik itu 10. Jadi itu sistem itu sudah ada dalam perlembagaan parti, dan saya tak melihat apa-apa yang tak betul dalam pemilihan tersebut. Ya.